Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang drawing line. Macam mana kita nak lukis. Dalam graf tu, ini adalah support, ini adalah resistance. Okay, macam sebelum ni, saya ada bahagikan macam mana nak tahu sama ada counter tu uptrend ataupun downtrend ataupun sideway. Iaitu dengan cara guna moving average kan sebelum ni, video sebelum ni. Dan ada lagi satu cara iaitu kita lukis sendiri draw line tu. Inilah drawing line. Jadi hari ini kita akan highlight pada drawing line. Okay, fokus untuk drawing line ni. Untuk kita dapatkan support dan resistance. Macam saya cakap tadi. Dan cara dia menyambungkan 3 point atau lebih untuk mengenal pasti trend. Sama ada uptrend, downtrend ataupun sideway. Apa itu 3 titik macam ni? Okay, 1, 2, 3. Kita akan temukan 3 garis tu. Kemudian dia akan terus. Itu di situlah kita akan dapat resistance. Kalau dekat bawah ni 1, 2, 3 kan. Kita buat dapatkan 3 titik tu. Itulah support. So kita nak fokus cari support dengan resistance kan. Okay, yang pertama support. Support ni bila harga macam satu saham tu turun pada satu tahap yang sama. Untuk beberapa kali lah. Macam tadi. Harga turun pada satu tahap yang sama. 1, 2, 3. Ini satu tahap. Itulah support. Kenapa boleh jadi macam ni? Sebab sudah tiada seller yang nak jual pada harga bawah daripada ni. Katakanlah dia dah hit sini, tak ada siapa nak jual dekat bawah ni. Tak ada siapa. Jadi kalau hit dekat sini, tak ada siapa nak jual bawah ni. Tak ada siapa nak jual. Ataupun tak ada siapa nak beli. Tapi mesti tak ada siapa nak jual lah. Ini pun sama. Jadi kita boleh predict sama ada kita nak masuk ataupun nak keluar. Inilah fungsi dia support. Yang pertama, fungsi buy signal, iaitu kita buat rebound. Yang kedua adalah stop loss. Kita nak jual. Rebound ni macam ni. Kan dah hit. Okay, 1, 2, 3 kan. 1, 2, 3. Dia dah hit sini. Anda beli dekat sini, jual kat sini. Itu rebound ataupun pullback. Itu buy signal lah. Kalau untuk jual, katakanlah anda terbeli dekat sini kan. Tak kenapa anda beli kat sini. So anda target lah. Stop loss kat sini. Kita pergi satu-satu rebound ataupun pullback. Orang guna konsep ni iaitu beli pada waktu murah ataupun harga diskaun. Contoh saya guna uptrend. Dia dah hit 1, 2, 3 kan. Kalau ada garis ni memang lurus. Okay, sebelum tu adakah 3 saja? Tak, kalau boleh 4, 5 lagi bagus. Tapi at least 3 3 hit tu. Okay, kita terus buat exercise lah. Kita tengok macam mana Okay, ni counter Jetronic. Kalau anda nak buat line, anda tekan ni. Trend line. Tekan sekali je. Okay, sekarang ni kita akan buat 3 kan. Tadi kita 3 kan. 1, 2, 3. Hit lah sini. Kat sini kurang. Dia lebih kurang bucu saja. Okay, nampak? 1, 2, 3. Kat sini anda boleh tengok. Ni Morningstar. Sebelum ni saya dah tunjuk kan. Morningstar dia naik. Kalau kat sini, apa nama dia? Sebenarnya kadang-kadang tak perlu hafal nama sebenarnya. Yang penting pattern candle tu. Sebab kita dah biasa dengan pattern candle kan. Ni tak salah engulfing Engulfing candle. Lupa lah. Tapi ini antara salah satu bullish lah. Bullish signal lah. Dia akan naik. 1, 2, 3. Ini support lah. Ini contoh. Ini contoh support untuk buat rebound. Ini support. Kau nak buat resistance sini lah. Resistance buat lah. Tapi kita tak cerita pasal resistance lagi. Kita cerita pasal support dulu. Apa fungsi support? Dia boleh buat rebound. 1, 2, 3. Sini pump naik. Boleh lah dapat. Katakanlah masuk kat sini. Katakanlah hit 10% kan. Boleh lah dapat 1, 2, 3, 4, 5. Lebih kurang seminggu dapatlah 10%. Okay, next kita tengok GLSYS. GLSYS. GHL system. Kita tengok Ni teruk sangat. Okay, sini kan. Okay, katakanlah 1, 2, 3. Teruk sambung. Tak payah lah lebih. Okay, ini 1, 2,
1, 2, 3. Nampak? 1, 2, 3. So kita buat support. Nampak Morningstar. Morningstar naik lah. Katakanlah target 10%. Ni siapa yang suka buat swing kat sini boleh lah. Lebih kurang 4 hari dah dapatlah 10%. Ini contoh kita buat support untuk buat buy call pula. Pullback ataupun rebound. Itu nama lain dia. Okay, sekarang ni kita tengok support untuk buat stop loss pula Contoh di RB Highcom. Di RB Highcom ni yang siapa yang suka beli, siapa yang tahu tentang kereta Proton. Di RB Highcom kalau korang nak invest dekat Proton. Sekarang ni Geely yang dah beli Proton. Tapi Geely tu still share dengan DRB Highcom. Cuma Geely beli banyak je dia punya saham tu. So sebab tu CEO dia orang boleh pilih. Sebab dia orang pemegang saham yang terbanyak kan. Okay, untuk ni kita akan buat support dulu. Kalau kita ambil dekat sini. Boleh Boleh tak? Okay, kita kalau kat sini kan. Okay. Katakanlah 1, 2. Okay, 1, 2, 3 kan. Lepas tu bila dia hit dekat sini, anda ingatkan, katakanlah anda ingat boleh masuk lah. Anda tersilap kan candlestick, anda tak tengok video kan. Anda terbeli dekat sini. Jadi function dia tak tahu nak lari kat mana, stop loss dekat sini. Sebab apa kena stop loss dekat sini? Sebab kita tak nak dia jatuh ke bawah. Dan kalau kita nak tunggu, dia mengambil masa yang lama. Jadi baik kita pergi ke counter lain. So kita buat je stop loss kat sini. Tak risau. Kita boleh cari counter lain untuk cover kerugian dekat sini. Daripada kita melebih dekat sini, rugi. Jadi kita ambil counter chrono Chrono ke Meiji? Meiji. Kita ambil contoh counter. Kita ambil contoh counter Meiji. Kita buat support kan. Sini mana sesuai katalah kat sini kan. Ni contoh saja. Okay, anda buat kat sini. Okay, kat sini. Katakanlah dia dah. Okay. Ni 1, ni 2, ni 3. Ni 4 ni bonus lah. Okay, ni 1, ni 2, ni 3. Ni 3 lah. Ni 3. Ni 3, ni 4. So, bila anda beli dekat sini, katakanlah anda terbeli dekat sini. Jadi anda boleh setting stop loss. Okay, katakanlah beli kat sini kan. Anda boleh setting stop loss dekat sini. Kalau anda tak buat stop loss kat sini, macam tadi tak kena, tak apa. Kalau macam ni tak kena. Dia still pergi sideways. Tapi kalau anda kena macam ni, naik, kita ingatkan naik terus. Tapi rupanya dia jatuh, pergi stop loss dan hit breakout. Turun. Daripada kat sini, anda kerugian anda sepatutnya dekat sini je. Tapi mungkin sampai dekat area-area sini kan. Dah hilang 11%. Tapi kalau anda buat stop loss kat situ, dekat bahagian yang drawing line tadi, mungkin dalam 3% je. So tak banyak. Daripada 10%, 11%, lagi teruk. Jadi itulah fungsi support. Yang pertama nak buat rebound tadi. Yang keduanya nak setting stop loss. Dah pergi lah stop loss. Okay, so kita pergi next Yang kedua adalah resistance. Jadi resistance ni ibarat ceiling lah. Bila kita nak lompat, okay, kita nak lompat, turun. Lompat, turun. Lompat, turun. Dia seolah-olah ada ceiling kat atas ni. Dia resistance ni macam ceiling lah. Okay, macam mana benda ni boleh terjadi sebenarnya? Ini disebabkan tak ada demand yang meletakkan harga melebihi dari ceiling tersebut. So orang akan mula menjual. Sebab tu harga turun balik. Sebagai contoh kan, dah beli dekat sini, orang dah setting dah nak beli, nak jual dekat sini. So orang akan terus jual. Tak ada siapa yang demand ke atas ni. Jadi macam ni juga, sama juga ni. Orang dah beli dan orang start nak jual dekat titik ni. So orang jual. So orang beli balik sebab nak dapatkan untung. Orang beli, orang start jual balik. Jadi kenapa kita kena tahu resistance ni? Jadi fungsi resistance adalah yang pertama, boleh jadi buy signal ataupun sell signal. So kalau buy signal beli kat mana? Ini buying dekat breakout. Ni saya akan tunjuk. Yang kedua adalah short sell. Short sell pun saya akan tunjuk depan ni. So contohnya buying at breakout. Dekat breakout ni memang antara trading plan yang famous lah. Maksudnya bila harga saham dah melebihi tahap resistance, katakanlah 1, 2, 3 macam ni kan.
buying at breakout ni dia melebihi dekat resistance. Kenapa benda ni boleh jadi? Sebab ini adalah permulaan trend yang baru, di mana resistance tu pula jadi support. Macam ni anda beli dekat permulaan breakout. Dan apabila dia jatuh, dia akan jatuh pada harga shilling tadi tu. Jadi shilling ni dah jadi support dah. So ini bermaksud era baru bermula. Uptrend baru bermula. Dia akan terus naik. Sebab tu orang yang swing memang suka beli dekat breakout. Breakout daripada resistance ni. Ini famous lah. Orang-orang yang newbie pun boleh buat style ni. Blend sikit dengan indikator yang lain. Tengok position sizing apa semua. Campur-campur sikit. Goreng-goreng. Kemudian buatlah trading plan. Masuk time breakout. Tapi ada satu situasi kat mana anda beli kat sini, tapi rupa-rupanya orang buat fake. Ini syndicate selalu buat. Dia saja je letak harga dekat sini, dah naik dah ni. So anda pun terus beli. Untuk elakkan daripada fake breakout, anda letak stop loss kat sini ya. Anda masuk sini, anda buat stop loss kat sini. Kalau tak breakout, rugi sikit je. Tapi kalau anda untung, insyaAllah boleh pergi jauh lah. Okay, kita buat exercise Kita tengok pada ni. Ini kita nak tengok apa dulu? Kita tengok, okay, buying at breakout kat mana sesuai contoh Okay, kat sini lah. Kita ambil sideway lah. Asyik selalu kata uptrend je kan. Sideway pun boleh buat juga. Okay, kita ambil line uptrend dan kita sambungkan 3 titik. Kita kalau dekat sini. Okay, 1, 2, 3. Ini macam fake breakout lah. Kalau katakanlah benda ni ada dekat sini kan. Ini fake breakout. So kalau katakan anda masuk dekat sini, anda jual dekat sini. Kemudian katakanlah yang pertama anda gagal. Tapi masuk lain kali kedua. 1, 2, 3 kat sini kan. Hit je dekat sini, anda beli dekat sini. Katakanlah target 10%. Dapat lah. Lebih kurang seminggu 2 minggu dapat lah 10%. Itu buying at breakout lah. Ini famous lah. Siapa yang pandai buat swing tu. Okay, contoh lain Petron Malaysia. Kita tengok ni cara setting. Ini pun kita try ambil sideway juga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nampak? Naik dekat sini je. Uish, terus. Katakanlah anda beli dekat sini kan. Beli kat sini. Target berapa? Beli kat sini. Target 10%. Lebih kurang seminggu dapat lah. 5 hari, 4 hari. Dapat 10%. Kalau anda target 10%, ambil je terus 10%. Takut apa? Takut jadi macam ni lah. Tengok-tengok anda tak dapat profit lah. Tiba-tiba, katakanlah anda dah masuk sini kan. Naik. Tapi anda tunggu lagi, dia dah turun. So anda rasa macam sedih, anda jual. Rupanya naik balik. Sebab tu jangan main emosi. Kalau anda setting 10%, ambil je 10%. Kalau naik lebih-lebih tu, tak ada rezeki. Okay, yang tadi ni resistance untuk dapatkan breakout kan. Macam mana pula dengan short sell? Short sell tu macam biasa lah. Katakanlah anda dah tahu naik macam ni kan. 1, 2, 3 kan. So mungkin anda beli kat sini. So sampai dekat sini anda jual lah. So anda beli dekat area sini. Ni sini. So anda jual dekat resistance lah. Tu namanya short sell. Dah dapat lah 5%. So anda jual lah dekat sini sebelum dia turun. Kalau dia breakout, nasib lah tak ada rezeki. Tapi kalau orang main short sell, dia jual kat sini dah lah. Sebelum dia turun balik ke apa kan. Macam tu juga. Okay, kita ambil contoh lain kan. Contoh macam ni. 1, 2, 3. Masa turun. So anda beli dekat sini. Kat sini jual lah. Katakanlah anda beli kat sini kan. Kat sini jual lah. Dapatlah 10%. Still 10% juga. Lebih kurang seminggu 2 minggu. Walaupun graf tak cantik mana, tak uptrend mana, tapi dah still boleh buat duit juga walaupun sideway. Tapi ini tak disarankan untuk newbie lah kot. Kalau newbie better ambil uptrend lah. Join time uptrend. Jadi itulah saja. Jadi secara kesimpulannya, melukis graf ni ataupun drawing line tu, anda dapat tahu support dan resistance. Ataupun anda dapat tahu sama ada dia sideway, ini uptrend ataupun sideway. Macam mana nak tahu? Anda lukis je lah, nampak lah dia naik ke atas tu uptrend lah, susah apa. Jadi untuk support ni, anda boleh buat rebound ataupun buat stop loss, setting stop loss. Untuk resistance, anda boleh beli dekat breakout ataupun buat short sell. Itu sajalah. Jadi untuk video kali ini mungkin sama je dengan video sebelum ni, tapi ini cuma nak tahu resistance dan support saja.
Jadi kalau bermanfaat, alhamdulillah lah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.